Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Okey, saya Muhammad Iman bin Osman insya-Allah akan membincangkan dan membahaskan tentang soalan ni agak menariknya. Adakah mahkamah syariah merupakan mahkamah kelas kedua di Malaysia? Sedap ni tajuk ni. Okey, kita ni dah tahu dah bahawa mahkamah syariah ni adalah satu institusi tersasul institusi kehakiman yang membicarakan dan menjatuhkan hukuman atas jenayah agama dengan bidang kuasa yang diberikanlah, diperuntukkan. So kita tahulah kebanyakan daripada kita faham apa itu mahkamah syariah. Itu apa itu mahkamah sivil, mahkamah kelas kedua. Mahkamah kelas kedua ni kalau saya tengok berdasarkan laman web rasmi Jabatan Kehakiman Negara, limit dia sikit je, dia kurang daripada mahkamah kelas pertama. Dia hanya boleh mengenakan tuntutan sebanyak RM10,000. Maksudnya tidak boleh melebihi tuntutan tu, tidak boleh melebihi RM10,000 dan hanya boleh mengenakan denda, tidak boleh menjatuhkan hukuman mati ataupun penjara. Okey, jelas. Okey, jadi sebelum saya memulakan, adakah saya setuju dengan statement ni? Saya sebagai pelajar Ijazah Sarjana Muda Syariah tentulah tidak setuju kan. Suka hati je mana boleh cakap yang tu. Ada sebab dia kan. Firstly, sebelum saya berikan sebab-sebab kenapa saya mengatakan mahkamah syariah di Malaysia ni bukan mahkamah kelas kedua, kita kena faham dekat Malaysia ni dia bukanlah pelik sikit, cuma dia unik sikit. Unik sikit sebab dia ada dualism dalam sistem perundangan. Yang pertama sivil, yang kedua perundangan itu perundangan syariah. Okey. Lepas tu kita tengok kenapa saya cakap mahkamah syariah ni bukan mahkamah kelas kedua. Yang pertamanya kita tengok daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka. Zaman apa? Daripada 1281 sehingga 1341 Masihi. Kan? Lagi 40 tahun, cukup 100 tahun. Dah lah kerajaan Kesultanan Melayu Melaka ni merupakan kerajaan Islam pertama di Nusantara. Nak kata daripada dulu lagi kita ni memang ikut perundangan Islam. Kan? Ni mesti ramai yang cakap ni bohong ada ni. Okey, saya akan tunjukkan bukti-bukti. Saya akan sampaikan bukti-bukti. Okey, kita cakap pasal hukum kanun Melaka. Masih tak percaya kan hukum kanun Melaka kena-mengena. Okey, kita tengok ada dalam hukum kanun Melaka tu ada macam-macam. Ada qisas kan, kalau bunuh orang, seseorang dibalas bunuh, ada hudud, mencuri potong tangan, zina kena rejam, ada diat, kena bayar diat lah kan. Dan takzir ni undangan ataskan daulat itu dia, atas kerajaan itu negeri kan, dia orang nak buat. So apa contohnya? Contoh yang saya ingat lah, sebab kanun Melaka ni pun banyak kan. Dia yang saya ingat ni ada satu. Ada satu pasal keempat ke pasal ke-40 hukum kanun Melaka. Dia bercerita tentang zina bagi seseorang itu yang mempunyai isteri, yang sudah mempunyai isteri lalu berzina, hukumnya direjam sampai mati. Macam pernah dengar kat mana datang ni kan? Rasulullah yang ajar kita ni. Ni ada dalam hukum kanun Melaka. Kalau rajin boleh cari. Cuma saya tak ingat pasal ke apa. So daripada zaman dulu lagi kan, jadi modus operandi perundangan di tanah Melayu ni adalah perundangan Islam. So macam mana mengatakan bahawa mahkamah syariah ni sebagai mahkamah kelas kedua? Saya tak faham lah kan. Lihat dulu yang poin saya yang kedua. Saya nak katakan zaman British datang, penjajahan British datang kan. Penjajahan British datangkan dengan enactment yang baru, ordinan yang baru, nak merosakkan perundangan Islam situ kan, nak suruh ikut British. Kononnya ikut British sangatlah, tapi kita tengok kes Rahmah dengan Latun. Dua-dua ni balu kepada Mat Dawi, berebut harta. Seorang tu dapat $700, seorang lagi dapat $300 ke ringgit. Maksudnya zaman tu 1927
kan, kes Rahmah dengan Latun ni. Maksudnya kalau nak katakan zaman dulu 700 banyak 1987. Zaman Piramli pun kan, hutang 150 dah muflis. Cerita Doremi kan, sudah jatuh talak, bercerai kan. Nak kata banyak 700 300. Kalau nak kata mahkamah syariah ni kelas kedua, kenapa diselesaikan dengan cara perundangan Islam? Faham tak lagi? Kan? Nak katanya perundangan Islam ni tidak dia nak tirikan, bukan dia nak tirikan kan. Tidak dititik beratkan, tidak boleh kan. Memang zaman penjajah pun, penjajah datang pun kita masih mengikut perundangan Islam. Okay, ada yang kata, boleh lah, zaman tu British tak jajah, Malaysia tak merdeka lagi kan, Islam kuat masa tu. Sabar. Saya ada satu contoh selepas kemerdekaan kan. Selepas kemerdekaan, apa saya bawa masuk satu pindaan perlembagaan 1988 pada perkara ke-121 dalam kurungan 1A. Apa pindaan tu cakap? Mahkamah-mahkamah yang disebut dalam fasal 1. Fasal 1 ni dia ceritakan tentang Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak kan. Mana-mana mahkamah yang disebut dalam fasal 1 tidak mempunyai bidang kuasa berkenaan apa-apa dalam bidang kuasa mahkamah syariah. So kalau kita ingin mengatakan bahawa mahkamah sivil ini melebihi mahkamah syariah, dalam pindaan ni ada kata mahkamah sivil tak boleh masuk campur mahkamah syariah kan. Orang tu zina kan, skandal, kita tak boleh bawa ke mahkamah sivil. Okey, ni ada dalam pindaan perlembagaan ni 1988. Saya tak bohong, boleh check. Okey, so tengok buktinya sampai merdeka pun kalau tak puas hati lagi, saya tak tahulah kan. Okay. Walaupun begitu, saya tidak menafikan bahawa mahkamah syariah di Malaysia terutamanya punya banyak kekurangan. Antaranya yang menyebabkan mengapa orang kata mahkamah syariah di Malaysia ni mahkamah kelas kedua adalah pandangan orang awam tu sendiri kan. Di sini senangnya sebab sivil kan, mahkamah sivil dia dalam federal court kan. Ni bayang ni piramid, dia bawah federal court, mahkamah sivil. Mahkamah syariah dia di bawah mahkamah negeri kan. So orang faham apa-apa kes nanti kan, mahkamah sivil boleh take over mahkamah syariah kan, boleh ambil macam tu, boleh langsi macam tu. Kan dia salah. Sebenarnya fahaman kita yang salah kan. Padahal pindaan berapa ni, 1988 kan dulu. Pindaan tu dah ada kata perkara ke-121 tu dia kata apa? Mahkamah sivil tidak boleh mengganggu bidang kuasa mahkamah syariah. Tak boleh. Jangan suka hati je kat boleh take over. So apa yang peranan kita? Peranan kita ni, kita dah faham sekarang ni kan. InsyaAllah kamu semua faham. Kita kena fahamkan orang lain kan. Bukan semua orang faham benda ni. So peranan kita lah ni, kena fahamkan kan. Kalau ada orang cakap mahkamah syariah ni apa ni kan, mahkamah kelas kedua je bukan boleh buat apa, kita fahamkan dia orang sikit kan. Ingat sivil boleh buat semua benda ke? Tak boleh. Itu kelemahan yang keduanya yang saya boleh listkan. Mahkamah syariah ni, saya mengaku sendiri ni, saya sebagai pelajar pengajar Islam syariah kan, dia punya limit amatlah sikit kan, bidang kuasa dia sikit kan. Sebab kanun keseksaan, kanun acara jenayah semua dia ikut British kan, bawah sivil lah. So yang tinggal sekarang ni apa je boleh buat? Boleh bayar zakat, boleh buat faraid apa lagi, pasal gerah rumah tangga kan, benda-benda macam tu je. Dah tu dengan orang Islam je, orang non-Muslim kita tak boleh kacau. So limit lah kan. Sebab negara kita terlalu mengikut
ideologi British. Oi, sedap ni mengata. Macam itulah kan, apa peranan kerajaan boleh buat. Dia kalau dia nak menaikkan, saya tak salahkan kerajaan untuk menaikkan mahkamah sivil, tapi kerajaan perlu memastikan jangan meninggalkan tutup sebelah mata tentang mahkamah syariah kan. Jangan biar mahkamah syariah ketinggalan belakang. So kalau mahkamah sivil kita nak buat naik, kita buat naik, tapi jangan lupa juga nak buat naik mahkamah syariah. Gitu je lah kan. Ni semua benda tak perfect, saya mengaku kan. Takkanlah ada benda yang 100% perfect kan. Bongak lah. Mesti ada khilafnya sikit kan. Mestilah ada kan. Orang nampak lah kan kekurangannya. Lebih baik orang pun orang nampak kekurangannya. Tapi takkanlah sebab kekurangannya sikit ni kita nak mengatakan mahkamah syariah ni sebagai mahkamah kelas kedua kan. Tak boleh macam tu. Ni lastly saya nak mengatakan, saya ingin mengeraskan sekali lagi kan, bahawa mahkamah syariah bukanlah mahkamah kelas kedua kan. Ni mungkin ada yang tidak mempersetujui apa yang saya nyatakan, tapi saya yakin ramai yang bersetuju dengan saya kan. Tapi insya-Allah itu saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.